Sa'id bin Umar Qadi Jitra Kedah, wali khususan ila syuyukhina wal ustadzina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aynama kanu fil masyariqil arda ila magharibaha anna Allah yanfa'una min barakah wa asrarihi wa ulumihi wa nafhati fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بالتحية الإسلام سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أهلا وسهلا بكم. مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Alhamdulillah. Segala puja dan puji yang tertentu dirafa'kan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan ta'aluk sekalian alam. Dialah Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar sembah, dan dia jugalah Tuhan yang telah menciptakan kita, yang pada asalnya daripada setitik air yang tidak bererti dinamakan ia sebagai mani, lalu disimpan di dalam sebuah empangan yang kukuh dinamakan ia sebagai rahim ibu. Dalam tempoh dan waktu yang ditetapkan, maka lahirlah kita ke dunia ini diiringi dengan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebesar-besar nikmat yang kita perolehi pada malam yang mulia ini adalah nikmat Islam dan iman. Selawat beserta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat dan bantuan daripada baginda Nabi lah yang kita dambakan di akhirat kelak. Ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Ta'ala pada malam mulia ini dapat kita berkumpul secara berjemaah di dalam rumah Allah Ta'ala yang mulia ini. Dinamakan ia sebagai Masjid Nurul Hijrah, Taman Intan Emas, Teluk Intan, Perak, Darul Ridwan, bagi membicarakan sebuah kitab yang dinamakan akan dia sebagai Tafsir Nurul Ihsan, penggal yang keempat yang dikarang oleh Fadilatul Tuan Haji Sa'id bin Umar Qadi Jitra Kedah, yang mana telah sampai kita pada perbahasan suratul Bayyinah pada muka surat 293, bagi menyambung ayat yang berbunyi ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ayat tu kita tangguh pada siri lalu insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa bi'ulumihi fi kitabihi wa nafa'ani fid darainil amin. Kata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala, dan tiada disuruh mereka itu, yakni ahli kitab,
pada dalam Taurat dan Injil itu, melainkan bahawa sembah mereka itu akan Allah semata-mata, hal keadaan ikhlas baginya Allah itu agama daripada syirik. Maka makna ibadat tazlil iaitu menghinakan diri, dan makna taat itu ikut suruh. Maka orang yang sembah asnam dan malaikat dan masih itu ibadah nama bukan taat, kerana mereka itu tiada disuruh, iaitu ibadat yang bawa jadi kufur. Maka bersuatu ibadat dengan taat pada sembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada ayat yang lalu kita dah bicarakan tentang wama umiru, dan tidaklah diperintahkan kepada mereka itu kecuali illa liya'budullah, melainkan beribadat pada Allah. Yang pergi buat penat-penat mereka agama baru untuk apa? InsyaAllah. Yang kamu pergi sembah asnam, iaitu patung sembahan yang besar, kenapa? Ya, Masya Allah. Kenapa kamu menyembah kepada malaikat-malaikat, walhal malaikat itu juga hamba Allah, asnam itu juga hamba Allah daripada makhluk yang dinamakan jumadat, iaitu barang beku. Batu-batu berhala barang beku tak mampu mengadakan apa-apa bagi kamu. Dan mengapa kamu menyembah Al-Masih Isa bin Maryam? Semata-mata kerana kekesalan kamu di atas kematiannya, insyaAllah. Walhal kamulah punca kepada pembunuhan itu. Walhal Allah Ta'ala telah menyelamatkan Isa bin Maryam, dan orang yang menganiaya dan menabur fitnah kepada Isa lah yang dibunuh oleh orang-orang Nasrani itu. Maka bukan dipanggil taat sesuatu ibadah yang dilakukan, seperti contoh zaman Quraisy dahulu ada tawaf. Tawaf tu memang dah ibadah tetapi ibadah yang direka-reka. Apabila mempunyai 10 orang anak laki-laki, maka bapa dan juga anak-anak laki-laki tadi diwajibkan bertawaf dalam keadaan bogil. InsyaAllah. Pergi bogil. Siapa yang punya kerja tu? Ini orang-orang yang mana mereka mengada-adakan agama. Ini Masya-Allah. Inilah yang dimaksudkan barang yang mengada-adakan agama. Insya-Allah. Barang yang tak disuruh, barang yang tak dianjurkan, kamu pergi buat, tak faedah lah. Ini baru kita sebut kalimat apa? Bid'ah. Insya-Allah. Anak sebut kata bid'ah tu hak ni. Kata sembahyang fardu subuh, fardu maghrib ini 3 rakaat. Kata Tuan Imam, hari ni saya semangat baru lepas hafal 2 juzuk, kata Masya Allah. Jadi apa kata malam ni kita buat 6 rakaat. Itu bid'ah lah tu. Masya Allah Ta'ala mengada-adakan sesuatu yang tak pernah dilakukan. Masya Allah. Ataupun mengada-adakan sesuatu yang telah ada ketetapan. Itu bid'ah. Kalau nak cerita bid'ah panjang lagi, minta mana sebut apa dia orang kata zaman Nabi tak ada benda ni. Sebelum kita pandang amalan bid'ah, kita semua ni bid'ah. InsyaAllah. Kita ni tak ada zaman Nabi. Kita pun tak ada zaman Nabi. Bila kita ada sekarang ni, kita bid'ah lah barang yang tidak ada di zaman Nabi SAW. Namun nak sebut dalam masalah ibadah, dalam ibadah Allah tak suruh kamu berpenat-penat dalam melakukan perkara yang tak diperintahkan. Itu yang jadi makin payah tu. Minta maaf, kadang-kadang ada orang terkeliru. Kata guru kita, ilmu tu ada 2. Ilmu tu terbagi pada 2. Yang pertama namanya ilmu fatwa. Ilmu fatwa ialah ilmu yang terkait dengan hukum-hukum agama. Itu ilmu fatwa. Yang kedua kata guru kita, ilmu pak tua, ini orang panggil ilmu petua. Dia kalimat asalnya pak tua, tapi disebut ringkas jadi ilmu petua. Petua orang dulu-dulu, kata dia, Masya Allah. Kata orang kalau mengandung ni sebelum salin, sembelih ayam jantan, kata dia, Masya Allah. Kata apa? Ini untuk senam beranak, kata Masya Allah Tabarakallah Ta'ala anhu. Ataupun kalau nak buang itu, buang ini, ini dia punya petua, dia punya itu petua. Ada petua, Masya Allah Tabarakallah Ta'ala anhu. Namun ada kalanya ilmu yang tak sepatutnya ada. Dia hanya ilmu akal semata-mata, kata logik. Masya Allah. Ataupun ilmu yang terkait dengan fitnah. Contoh ilmu sihir. Ini ilmu fitnah lah.
yang diturunkan oleh Allah Ta'ala ke dunia, yang diajarkan oleh siapa? Harut wa Marut. Dalam surah Al-Baqarah sebut diajar di Harut wa Marut. Masya-Allah. Ilmu memusnah rumah tangga, itu Harut wa Marut punya kerja. Masya-Allah tabarakallah, yang ajar. Masya-Allah tabarakallahu taala, ilmu gelap, ilmu hitam dan ilmu putih. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hunafa, hal tetap sekalian atas agama Nabi Allah Ibrahim yang kita sebut sebagai agama Hanif. Hanif, itu kata hanifan wa ma kana minal musyrikin. Hanifan tu jalan lurus. Ini yang selalu kita minta dalam ibadah kita 17 kali sehari. Kita apa? Ihdinas siratal mustaqim. Masya-Allah. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Kalau kita ngaji tajwid, pada kalimat tu ihdinas siratal mustaqim ada ismam dekat situ. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata guru kami Syekh Ahmad An-Nariti, fi kalimatud dallin seakan-akan ada sattah. Ada sattah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dallin, seakan-akan wujud sattah di situ. Ini masya-Allah. Namun kita nak cerita bukan cerita kelas tajwid hari ni. 2 hari lepas dah Ustaz Zamhana dah ajar cukup kot, masya-Allah taala. Maka malam ni kita nak bahas tafsir. Yang hunafa'u itu jalan lurus, jalan yang Allah telah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan agama yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila datang atau cenderung kepada agama Islam daripada kufur yang 5 Yahudi, yang kufur yang 5 Yahudi dan Nasrani, dan saibin ataupun sabiin, dan majusi, dan musyrikin, dan Arabi. Masya-Allah. Jadi ada 5 kelompok. Yang pertama Yahudi, kedua Nasrani, ketiga sabiin, yang keempat majusi, yang kelima Arab musyrikin Mekah. Masya-Allah tabarakallah taala. Ini kelompok manusia yang diserukan atas mereka agama, dibawakan mereka kepada agama, dan mudahan mereka itu cenderung yang Allah Ta'ala perintah hanya pembawakan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kemudian diteruskan oleh delegasi Rasul setelah Nabi Ibrahim, iaitu anak-anak daripada Nabi Allah, Ayub, Syu'ib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan begitu juga yang dibawa oleh Nabi kita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya agama yang Allah kata innad dina indallahil Islam. Agama yang paling Allah redha atas muka bumi ini ialah agama Islam. Masya-Allah. Jadi bagaimana cara nak bawa agama tu jalan yang lurus? Allah kata wa yuqimu salat khunafa wa yuqimu salata wa yu'tuz zakah, dan mendirikan mereka akan sembahyang 5 waktu dan mengeluarkan mereka itu akan zakat harta. Jadi itu dalam bab sembahyang pun termasuk dalam orang yang meluruskan agama. Orang yang menegakkan sembahyang, orang yang datang dalam keadaan mengharap keridhaan Allah Ta'ala, itu orang yang sentiasa dalam keadaan mengharap agamanya lurus. Ada kalangan manusia itu pembohong agama. InsyaAllah. Pembohong agama. Lah ni kita biasa dengar orang apa dia? Orang penunggang agama. Lah ni kata pembohong agama yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah sebut dalam suratul Ma'un. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim? Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Ara'aita, apakah kamu tidak melihat? Ara'aital ladzi, yang mana yukazzibu biddin, pada mereka yang menipu dalam urusan agama. Yukazzibu, sentiasa tipu dalam urusan agama. Siapa dia penipu agama ni? Allah kata fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka sesungguhnya mereka itu adalah orang yang menolak anak yatim. Menolak ni bukan maknanya tak hiraukan saja, bahkan dia menganiaya anak yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia tak suka bagi makan pada orang miskin.
Bagi makan, apa benda bagi makan ni, buat sepah surau je, buat sepah masjid, dia kata dia, Masya Allah. Tak payah bagi, nak bagi kat rumah sendiri tak? Dia tak suka tengok bagi orang makan. Maka apa Allah Ta'ala sebut lagi? Allah kata fawailul lil musallin. Tadi kita cerita bab solat, maka celaka orang yang sembahyang, bagi orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yang mana sembahyangnya itu dalam keadaan lalai, dalam keadaan lekeng. Masya-Allah. Jadi ini azab yang sangat besar oleh Allah Taala bagi fawailu. Allah kata fawailu, maka bagi mereka ini tadi suatu tempat yang dinamakan akan dia sebagai wail. Ibnu Abbas mengatakan al-wail itu maksudnya satu padang atau satu wadi atau suatu lembah yang berada di dalam neraka Jahannam, yang dikhususkan untuk mereka-mereka yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dengan kalimat wail dalam Quran. Fawailul lil musallin. Lagi wail ada, wailul likulli humadzatil lumadzah. Itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Ini adalah kategori-kategori mereka yang dimasukkan ke dalam wail, insya-Allah. Jadi orang yang nak lurus agama ni siapa dia? Wa yuqimus salata. Mereka yang yuqimu, dari kalimat asal dia qama yaqumu, berdiri atau mendirikan sembahyangnya. Sentiasa ia sabit atas kakinya tu tadi untuk mendirikan solat ataupun mendirikan sembahyang yang difardukan atas dia 5 waktu tadi. Kenapa? Kerana iman ni al-yanqis wa yazid. Kejap-kejap dia jatuh, kejap dia naik. Yanqis dia merundum jatuh. Kalau tak ada mood nak pergi masjid, tak pergi langsung. Kalau ada mood lagi masjid, semangat dia depan sekali. Masya-Allah Ta'ala. Kadang terlebih depan, takut terlebih depan tu. Masya-Allah Ta'ala. Itu sebab kata guru mulia kita, hal keadaan solat ni yang sangat penting. Kenapa? Hari ini rata-rata orang, seluruh daripada mereka memasuki dan keluar daripada masjid dalam keadaan berdiri. Semua orang masuk masjid, keluar masjid dalam keadaan berdiri. Jangan sampai masuk masjid nanti keadaan baring. Masya-Allah Ta'ala. Bila baring tu usung dia orang. Orang usung bawa masuk dalam masjid, insya-Allah. Marilah kita sembahyangkan atas mayat ini, masya-Allah. Kenapa nak sembahyangkan mayat ni kat masjid? Kata tuan pengurusi. Dia ni tak pernah datang masjid. Semasjid tak pernah datang, kata. Sembahyang Jumaat pun tak pernah, kata, masya-Allah. Dalam kitab Hidayatul Subyan fi Ma'rifatil Islam wal Iman, apa kata pengarang Tuan Husin Kedah? Dalam perbahasan dia, dan sesungguhnya bagi mereka yang meninggalkan akan sembahyang Jumaat itu selama hidupnya, maka tidak boleh ia dikebumikan di tanah perkuburan Islam. Maka hendaklah ia ditanam di satu tanah perkuburan yang lain, dinamakan ia perkuburan orang fasik. Tak boleh tanam orang yang tak sembahyang Jumaat dengan kubur orang Islam. Bukanlah saya nak bagi nampak keras, tapi kitab sebut gitu. Dalam kitab Hidayatul Subyan fi Ma'rifatil Islam wal Iman, bab solat Jumaat, dalam tu sebut. Ada kalimat yang lebih syadid di situ. Apa kata dia? Dan sesungguhnya jika ada di antara mereka itu tidak mendirikan sembahyang Jumaat dalam keadaan berjemaah, haram hukumnya jemput mereka datang kenduri kita. Datang kenduri kendara kita tu, datang ke rumah jemput orang tak sembahyang Jumaat, haram hukumnya. Dalam kitab sebut, bukan saya sebut. Insya-Allah tabarakallah taala. Nanti kata Ustaz Ridwan ni keras sangat. Tak. Kalau saya, ya ra'ilah mari ra'i. Tapi nak cerita, pengarang kitab sebut haram jemput orang yang tak sembahyang Jumaat. Hatta kalau dia nikahkan anak dia sekalipun, tak wajib kita datang. Sampai begitu dalam kitab sebut. Ini perihal sembahyang Jumaat. Tabarakallah ta'ala. Bukanlah kita kata dalam tempoh PKP ni. Tak, ni tempoh sebelum PKP dulu memang dia tak datang sembahyang masjid. Apatah lagi lepas PKP memang tidak, kata masya-Allah tabarakallah ta'ala. Ini minta jauh daripada perangai ini datang pada kita. Masya-Allah. Ada orang ni kadang-kadang minta maaf, dia kelihatan baik, kelihatan wara', kelihatan soleh pada pandangan seluruh orang, tetapi pengakhiran daripada hidupnya tak baik. Ini ada sebut satu kisah dalam kitab Lu'lu'ul Mu'min. Dalam kitab Lu'lu'ul Mu'min diceritakan pada musim haji. Ini pun musim haji dah dekat dah ni, insya-Allah. Jadi ada disebutkan dalam kisah pada musim haji, seorang kaya, orang yang banyak harta datang pergi menunaikan haji. Dan dia membawa belanja sebanyak 1000 dinar. Dia bawa belanja 1000 dinar. 1000 dinar bukan sikit. Hari ni 1 dinar 1500 kata-kata. Hari ni 1 dinar 1500. 1 dinar dia bawa 1000 dinar. Kalilah dengan 1000 lebih tu. Masya-Allah. Saya dulu pernah, emas hari ni 1 gram RM270.
Emas satu hari ini RM270 1 gram. 1 dinar emas bersamaan 4,25 gram. Masya Allah. Jadi lebih kurang dalam 1,000 lebih juga lah. Masya Allah, 1,000 lebih. Masya Allah, tu 1 dinar. Yang ni bawa 1,000 dinar. Kemudian ketika sampai pada waktu wukuf di Arafah, dia tak bawa duit tadi, dia berikan kepada seorang sahabat yang dipercayai kebaikannya di negeri Mekah. Orang tu tak pergi haji. Aku minta tolong simpan duit aku ni, nanti habis aku wukuf di Arafah, aku datang ambil balik pada engkau, insyaAllah. Maka percayalah ia pada saudaranya ini tadi, ataupun kawannya ni tadi. Sampai habis daripada wukuf di Arafah, urusan haji selesai, dia pun datang ke rumah sahabatnya nak ambil balik 1,000 dinar tadi. Maka didapati si fulan tadi telah mati, insyaAllah. Yang pegang duit tu dah mati. Anak, mana duit 1,000 dinar ayah awak? Mana ada, kami tak tahu apa-apa, insyaAllah. Kami tak tahu, tanya isteri-isteri pun tak tahu, tanya family tak tahu. Allah, 1,000 dinar bukan sikit lah, ni dekat 1 juta lebih tu, masya-Allah tabarakallah taala anhu. Maka kata orang Peraknya, libang libu orang kaya ni, masya-Allah. Walaupun kaya, kalau 1,000 libang libu, kata masya-Allah. Mundar mandir macam mana nak buat ni? Duit dah hilang pula. Dia jumpa dengan seorang alim Mekah. Jumpa dengan seorang alim Mekah, lalu diceritakan perihal dia. Aku mempercayai kepada saudaraku itu tadi, lalu aku memberikan dia 1,000 dinar itu untuk disimpan. Akan tetapi si fulan itu telah mati sebelum daripada aku menuntut dinar itu tadi. Maka kata Syekh Alim ni tadi, kalau begitu malam nanti awak pergi ke Telaga Zamzam. Awak pergi dekat Telaga Zamzam, awak panggil nama dia. Kerana ada ulama mengatakan sesungguhnya orang-orang yang masuk di dalam syurga Allah Ta'ala boleh dibicara dengan mereka di Telaga Zamzam. Kalaulah fulan tu ada dalam syurga, nanti dia boleh bercakap dengan kau. Ni kata alim ulama tadi. Ini dalam kitab Lu'lu'ul Mu'min ni, bukan saya kata reka-reka dah. Maka ketika tu orang kaya ni malam hari lepas dia semayang tahajud tu, dia pergi ke Telaga Zamzam, dia pekik nama kawan tu tadi dalam Telaga Zamzam, insyaAllah. Pekik tak jawab, pekik tak jawab. Saya ni kena tipu ke dengan ulama Mekah ni, masya-Allah. Panggil tak dapat. Ketika itu besok paginya dia datang balik kepada orang alim di Mekah. Dia kata sesungguhnya saya tidak mendapati si fulan tu ada dalam Telaga Zamzam tu, ataupun suaranya tak ada dalam Telaga Zamzam, insya-Allah. Maka kata Syekh tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata dia. Sesungguhnya jika tidak disahut dia di Telaga Zamzam, berarti dia tak ada dalam syurga. Dia tak ada dalam syurga tu. Kalau begitu pergilah engkau ke Yaman, di suatu telaga yang dinamakan sebagai Telaga Barhud, masya-Allah. Telaga Barhud di Yaman ini disebutkan oleh para ulama sebagai mulut neraka Jahannam, masya-Allah. Ini mulut neraka Jahannam di Yaman, ada satu namanya Telaga Barhud. Ini telaga memang panas, masya-Allah tabarakallah taala anhu. Lalu si fulan ini malam hari pun pergi ke Telaga Barhud itu tadi di Yaman, masya-Allah. Lalu dipekikkan nama kawannya tadi. Wahai fulan. Pada saat ketika itu menyaut suara si fulan tadi. Naam, kata dia, masya-Allah. Aku nak tanya dengan kau ni, mana duit 1,000 dinar aku tu? Kata masya-Allah. Kata si fulan, sesungguhnya telah aku tanam di suatu tempat, di sini dan di sini dan di sini. Sesungguhnya aku tidak mempercayai sesiapa pun, termasuk isteri dan anak-anakku. Maka aku tanamkan ia. Pergilah engkau mengambilnya. Maka ketika itu gembira orang kaya ni dapat duit dia balik. Namun tersentak dalam hati dia, wahai sahabatku fulan, bukankah engkau dikenali sebagai orang yang baik, orang yang begitu lemah lembut, orang yang begitu dermawan, orang yang banyak membuat kebajikan? Masya-Allah. Mengapa engkau dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka Jahannam? Masya-Allah. Kata dia, benar, memang itu sekaliannya aku lakukan di atas dunia. Namun sesungguhnya ketahuilah, ketika aku hidup aku memiliki saudara. Aku ada adik perempuan. Yang adik perempuanku ni miskin. Aku tak pedulikan pun dengan dia. Lantaklah. Kadang orang kaya minta maaf nak, dia kaya, dia derma. Oh, mana Kemboja? Mak hantar Kemboja. Mana New Zealand? Hantar duit, hantar. Tetapi dia lupa akan saudara yang ada di kiri dan kanan dia. Adik dia miskin, tak ada beras, lantak. Kerja lah, ni tak nak kerja. Marah adik dia. Tapi duitnya hantar pada yang tu. Tu kata, la yuqbalullah sadaqatan. Tak diterima di Allah Ta'ala sedekah yang dihantar jauh, sedangkan yang dekat memandang. Sebut Allah dalam hadis begitu. Allah tak terima sedekah yang dihantar jauh tapi yang dekat memandang.
Maknanya adik-beradik duk tengok, mak duk tengok, mak kata, Masya Allah, kamu ni selalu derma sampai ke Palestin, rumah mak ni tak ada beras ni. Alamak, kan ada cor, ada nyah, kan ada acik, macam mana, bagi, suruhlah mereka beli. Asyik kata, Yop nak kena beli mak nah. Tapi yang sana tak berkira. Kata dia ulama tadi, orang ni masuk neraka sebab macam tu. Sebab macam tu. Kenapa? Kerana dia tidak mempedulikan yang kiri dan kanannya terlebih dahulu. Itu sebab sedekah ni saya ulang lagi sekali. Ulang lagi kata, pernah sebut, mesti melepasi 4K dulu baru lepas jauh. 4K dulu. Yang pertama apa? Keluarga. Keluarga dulu. Siapa keluarga tu? Anak-anak, isteri yang cukup tak makan kat rumah ni. Cukup bang, insyaAllah. Anak-anak cukup tak makan. Ayah nak McD, hantar McD. Kenyang cukup? Cukup, alhamdulillah, insyaAllah. Kalau habis K yang pertama, sampai kata nak tak? Tak ada, tak nak ayah, habis cukup dah. K yang kedua, kerabat. Itu adik-beradik, ibu bapa, apa saudara mara, sepupu, sepapat, atau kerabat. Masya-Allah. Kerabat semua kenal kita ni kerabat raja, kata masya-Allah. Kaya belaka. Masya-Allah. Orang kerabat raja kaya belaka. Kerabat kita pun tak ada dah. Pergi K yang ketiga, apa K ketiga? Karya kita. Ada tak dalam karya kita ni orang yang susah? Ada tak dalam karya kita ni orang yang tak makan? Masya-Allah. Itu kita tengok dulu. Kalau kita ni jenis orang duduk bukit antarabangsa, memang karyanya kaya belaka. Masya-Allah, tabarakallah taala anhu. Maka ketika itu karyanya pun lepas. Hantar pada K yang keempat, apa tu, kawasannya. Berarti apa? Daerahnya tadi. Dalam taman semua dah kaya belaka. Amin, Allahumma amin. Masya-Allah. Kaya belaka. Cuba kita tengok taman sebelah tu, kata, ada tak orang susah? Tengok taman yang satu lagi, taman Melor pula, ada orang susah. Hak tu kita tengok. Habis 4K ni, maka sumbanglah mana saja derma yang anda nak hantar. Ini kaedah Islam titik beratkan. Kenapa dulu orang miskin yang ada di zaman Nabi SAW tidak mengeluh tentang kekurangan daripada Nabi SAW? Kerana orang kaya, mereka memahami tentang kesusahan orang miskin yang ada dalam kawasan dia. Itu dia, Masya Allah. Jadi macam mana kita masuk cerita tu ni? Cerita bab sembahyang tadi ni. Tabarakallah taala anhu. Anak bagi tahu tentang wa yuqimus salah, dan dirikan kita akan sembahyang dalam keadaan bagaimana? Dalam keadaan kita itu khusyuk pada Allah Ta'ala. Khusyuk tu dengan tazlil, merendahkan diri kita menghadap pada Allah. Kalau kita nak bahas yang syadid sikit, entah mana saya sebut syadid, yang keras sikit kata ulama, antaranya Imam Abu Laid As-Samarqandi. Abu Laid As-Samarqandi menyebut dalam kitab Tanbihul Ghafilin tentang orang yang lalai ni. Kan kita kata fawailul lil musallin, orang yang lalai. Masya-Allah, barakallahu taala. Maka celakalah bagi orang yang lalai. Ulama kata dua. Yang pertama yang disebutkan lalai di situ, orang yang melengah-lengahkan sembahyangnya. Allahu akbar, Allahu akbar. Tak apalah, Zuhur panjang lagi. Kan pukul 3 sembahyang, insya-Allah. Kan pukul 4 sembahyang. Ada pandangan kedua kata, yang dikatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, ni orang yang tengah sembahyang berangan dalam sembahyang. Ni sembahyang tapi duk berangan. Tanah ada beli ni dekat apa nama Kuala ni, dekat dengan sungai tu, boleh buat apa ni celik, macam-macam berangan. Ini kata orang ni, masya-Allah. Adapun Imam Abu Laid Samarqandi kata bukan takat tu. Imam Abu Laid Samarqandi mengatakan orang yang lalai dalam sembahyang ni siapa dia? Orang yang dikejutkan dengan panggilan azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Oh, azan dah. Dia pun start motor, dia pergi masjid, insya-Allah. Kenapa? Ia tergolong dalam kalangan orang lalai, kata Abu Laid. Dia dikejutkan, disedarkan oleh azan. Namun siapa orang yang tak lalai itu? Orang yang datang sebelum seruan azan. Masya-Allah. Ini kalau Abu Laid Samarqandi punya pandangan ni. Kerana orang yang datang sebelum azan tu orang yang telah bersiap sedia untuk masuk waktu. Adapun orang yang Allahu akbar, Allahu akbar, Zuhur dah. Berarti sebelum daripada dengar azan, dia tak ingat apa-apa pun, dia tak sedar tentang azan dan termasuk dalam orang yang lalai. Ini kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi mereka yang ghafil, orang lalai lah. Peringatan bagi orang lalai, masya-Allah. Ala kulli, saya nak cakap pun malu juga. Ustaz ni pun kadang-kadang kita dah rakaat kedua baru sampai. Tuan-tuan, saya keluar rumah tu pukul 5.30 dah keluar dah, lagi awal nak pergi masjid. Masya-Allah. Jadi nak sebutkan di sini Imam Abu Laid As-Samarqandi menyebut yang demikian rupa. Tetapi yang kita kehendaki daripada hadis, daripada firman ni, wa yuqimus solat, tu orang yang mendirikan sembahyang semata-mata nak mendapat petunjuk yang lurus daripada Allah Taala.
Walaupun banyak niat orang sembahyang ni, banyak niat orang sembahyang. Saya ni sembahyang duha Ustaz tak tinggal, alhamdulillah. Ngapa sembahyang duha? Kata orang buka rezeki, masya-Allah. Jadi makna sembahyang duha untuk rezeki. Sallallahu taala ana. Oh, saya bangun malam Ustaz, ngapa? Kata orang kalau bangun tahajud muka berseri, kata masya-Allah taala. Jadi ada kombinasi niat di dalam sembahyang tadi tu. Masya-Allah. Tapi hakikat yang dikendaki dalam cerita ni, orang yang mendirikan sembahyang semata-mata kerana illa liya'budullah, tidak lain tidak bukan melainkan kerana menyembah Allah. Ni dia yang disebutkan dalam ni, wa yu'tu zakah, dan mereka itu tadi mengeluarkan akan zakat. Zakat apa? Harta. Zakat hartanya. Jangan kita tahu ustaz yang kami tahu setahun sekali je Ustaz. Lepas bulan Ramadan tu zakat fitrah ada Ustaz? Ya, zakat fitrah. Zakat ada banyak lagi. Ada zakat emas dan juga perak. Ada zakat binatang ternak, ada zakat perdagangan, ada zakat rikas, ada zakat muasyarah, masyaallah, ada zakat pertanian, ada zakat syarikat ataupun perniagaan, itu perdagangan tadi yang kita sebut tu, masyaallah. Jadi ada beberapa pecahan daripada zakat tu lagi. Lah ni kita moden lagi. Makin moden ni ada lagi tambahan zakat, zakat pendapatan, masyaallah tabarakallah, zakat simpanan, itu termasuk masyaallah tabarakallah taala kontemporari kita panggil. Ala kulli hal, ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Apa dia? Orang yang bersegera dalam melaksanakan urusan solatnya dan zakatnya. Solat itu melibatkan dirinya, zakat itu melibatkan hartanya. Inilah dua barang yang Allah Ta'ala buat jual beli dengan syurga. Allah kata apa? Ba'da'udzubillahi minasyaitanirrajim fi surah Taubah. Allah sebut, innallaha ishtara, sesungguhnya Allah melakukan urusan transaksi jual beli. Ishtara, beli kan, insyaallah. Innallaha ishtara minal mu'min, Allah beli daripada diri orang mukmin tadi apa dia? Anfusahum wa amwalahum, diri mereka dan harta mereka. Ada orang takat nak masuk syurga bawa diri saja. Aku pergi sembahyang tak apalah, tapi orang minta zakah, minta maaf. Kerja lah, masya-Allah taala. Orang minta infak, tak mau dia. Dia tapi sembahyang kuat. Ini cuma lepas satu fasa apa dia? Iaitu anfusahum. Walakin amwalahum, tetapi hartanya tadi dia sekat daripada jalan Allah. Orang ni pun payah sikit nak masuk syurga. Itu sebab Nabi SAW ketika mana disebutkan dalam cerita, dalam kisah, bahawa ketika peristiwa hijrah Nabi SAW, kita ulang cerita hijrah ni. Bukankah ketika Nabi melepasi kepungan Abu Jahal, yang kata Allah Ta'ala ketika dia lepas daripada Abu Jahal, dia pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Pergi rumah Abu Bakar, lalu dikatakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, sesungguhnya telah sampai perintah Allah untuk aku keluar berhijrah. Abu Bakar duk tunggu lagi perkataan yang lain. Perkataan apa yang Abu Bakar tunggu? Ya Abu Bakar, sesungguhnya Allah telah memilih engkau untuk menemani aku. Itu perkataan yang Abu Bakar tunggu. Allah telah memerintahkan engkau teman aku keluar berhijrah. Ketika itu menangis akan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Menangis, meleleh air mata dia. Kata Aisyah radhiyallahu anha, hari ini baru aku tahu air mata tu terbahagi kepada dua. Yang pertama air mata panas, yang kedua air mata sejuk. Air mata sejuk ialah air mata kegembiraan, kesukacitaan, keseronokan. Adapun air mata panas itu air mata kedukaan, air mata kehibaan, air mata penyesalan. Sebab itu masya-Allah. Ini disebut air mata panas. Yang mana Allah Taala berikan kepada Abu Bakar ketika itu meleleh air mata kegembiraan. Lalu kata Rasulullah, "Hai Abu Bakar, dah siap ke tunggangan untuk kita?" Siap ya Rasulullah, siap. Nak sebut kata perfect, siap ya Rasulullah. Mari saya tunjukkan ya Rasulullah. Maka dibawanya Nabi SAW itu pergi ke kandang unta. InsyaAllah. Abu Bakar ni, dia ni memang tokeh unta. Rasulullah, dia ni tokeh unta. Dia bukan orang kaya biasa-biasa, kata Masya-Allah. Dia kaya unta. Itu sebab dipanggil namanya Abu Bakar. Al-Bakr itu anak dara, Bikrun anak dara, Bakrun anak unta. Syaitan barakallahu taala anu. Atau jangan salah sebut kalau orang Arab, ana uridu an tazawwij ma'ak al-Bakrun, katanya. Aku nak menikah dengan anak unta engkau, kata insya-Allah. Padahal Bikrun, dia Bakrun insya-Allah. Jadi anak unta. Atau sebab nama sebenar Abu Bakar ialah Abdullah bin Abi Quhafah Utsman. Tu nama sebenar dia.
ataupun kunyahnya liqab yang dipanggil Abu Bakar, bapa kepada anak dara. Al-Bikrun, anak dara. Ada satu riwayat kata Al-Bakruh, maknanya anak unta, kerana banyaknya anak unta Abu Bakar. Hampir dalam mengatakan orang yang membela unta di bumi Mekah itu kebanyakan bakanya dari Abu Bakar. Sampai begitu sekali. Tu sebab segan orang nak menentang Abu Bakar. Kalau kita lawan Abu Bakar, potong baka kat unta kita tahu ni, tak dapat kita nak ambil bantuan unta, insya-Allah. Jadi Abu Bakar ni adalah orang yang memiliki unta yang terbaik sekali. Unta yang paling terbaik ada pada dia. Abu Bakar dia bela unta, ada gezek-gezek dia. Ini unta untuk sembelih, insya-Allah. Ini unta untuk orang buat pergi menunggang. Ini unta sebagai kenderaan rasmi. Ada begitu, insya-Allah. Dan zaman Nabi, unta merupakan tunggangan rasmi. Ketika itu dibawa akan Nabi SAW pergi ke satu kandang yang mana dalamnya ada unta 2 ekor. Ada 2 ekor unta dalam tu. Ini sebut sebagai ibil ahmar ataupun jamal ahmar. Masya-Allah. Apa dia? Unta merah. Unta merah ni kira speed dia paling bagus. Masya-Allah. Kalau unta lain berjalan di padang pasir perlukan 15 hari tak minum tak apa. Tapi unta merah ni 30 hari tak minum tak apa. Masya-Allah. Maknanya badannya besar, kuat, kakinya lebih laju daripada unta biasa. Ini Lamborghini zaman Nabi SAW. Jadi nak pergi berhijrah zaman ni pun Nabi pilih kenderaan yang paling baik. Orang paling baik. Bukan kata tak apalah Abu Bakar, bagal pun bagal lah kan, masya-Allah. Nah ada. Siap tak kenderaan? Siap. Yang paling perfect, yang paling laju, yang paling mantap. Tu sebab Quraisy kejar tak dapat-dapat. Kata. Kan Surakah bin Malik kejar tak dapat. Bukan Surakah bin Malik punya kuda tu main-main, masya-Allah. Kuda kejar tu, tersembam kuda tu jatuh, tapi unta tu relax jalan lagi. Masya-Allah, tabarakallah taala. Sebab unta yang dibawa oleh Nabi dan Abu Bakar unta yang terbaik. Ketika itu Rasulullah SAW kata, mana dia? Ini ya Rasulullah untanya. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, ini unta yang paling terbaik dalam bumi Arab. Paling baik dalam bumi Arab. Kenapa? Ini unta tak pernah mencari rumput, melainkan rumput yang cari dia. InsyaAllah. Ini unta, rumput dia tak pernah cari rumput, melainkan rumput yang cari dia. Dan dia tak pernah cari air, melainkan air yang cari dia. InsyaAllah. Maksudnya apa? Unta ni tak pernah turun ke dataran. Kami pikul rumput, hantar pergi ke dia. Kami bawa air, pergi bagi dia minum. Ini unta memang special punya kes. Kalau duduk kat showroom je, ini unta, masya-Allah tabarakallah taala anu. Apa kata Rasulullah SAW pada Abu Bakar? Ya Abu Bakar, kam thamanan hadzal jamal. Ya Abu Bakar, berapa harga unta ni? InsyaAllah. Kalau nak sebut harga ni malu, insya-Allah. Abu Bakar libang-libung, ya Rasulullah, fika majanan ya Rasulullah. Untuk engkau percuma Rasulullah. Untuk engkau percuma ya Rasulullah. Rasulullah tanya balik pada Abu Bakar, ya Abu Bakar, kam thamanan hadzal jamal. Ya Abu Bakar, berapa harga unta ni? Insya-Allah. Fika majanan ya Rasulullah, untuk tuan percuma ya Rasulullah. Kata Nabi lagi, ya Abu Bakar, kam thamanan hadzal jamal. Abu Bakar, berapa harga unta ni? Abu Bakar tengok Nabi tanya 3 kali. Tak baik ya Rasulullah, harga dia begini, tapi untuk engkau percuma. Dia tak tinggal perkataan untuk engkau percuma tu. Ya Rasulullah, harga dia begini, tapi untuk engkau percuma. Rasulullah celup hakibah poketnya tadi, Rasulullah keluarkan uncang emas, lalu diberikan kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, aku beli unta ni. Jadi Nabi pergi itu bukan barang percuma. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Lalu kata Abu Bakar, fika majanan ya Rasulullah, untuk engkau percuma. Kata Rasulullah, ya Abu Bakar, innallaha ishtara, Allah tu beli diri mukmin, dan Allah tu beli seseorang tu tadi, anfusahum, diri orang, wa amwalahum, dan hartanya, bi anna lahumul jannah, dengan ganjaran syurga. Aku tak mau masuk syurga dengan diri aku saja, harta aku tak pergi sekali. Jadi aku gadaikan harta ini untuk beli unta ni, pergi untuk menyahut perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayat maknanya Nabi sendiri mengeluarkan hartanya dan dirinya untuk dapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu kita katakan anfusahum wa amwalahum, diri kamu dan harta kamu, bi anna lahumul jannah, dengan ganjaran syurga dari Allah Subhanahu taala. Nak masuk tengok wayang pun kena bayar dah je geram. Masya-Allah. Masuk wayang tu bayar dah RM20 kot. Betul ke RM20? Tak tahulah pula. Kalau hari Rabu rasanya dalam 18 ke RM16. Jadi dia duduk. Ni cerita duduk je ni. Oh dulu 3 kopang. Dulu 3 kopang, masya-Allah. Kalau tengok TV rumah orang bayar 1 sen. Dulu tak ada TV kan. Jadi maksud dia masuk dalam wayang itu tadi hanya diberikan kerusi dan duduk, hanya menikmati pemandangan saja.
Kalau nak makan popcorn beli lain. InsyaAllah tabarakallah. Tambah RM9.90. Baru dapat popcorn. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Duduk makan. Tengok. InsyaAllah. Itu pun kena bayar. Apatah lagi nak masuk dalam syurga Allah, nak menikmati segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi. InsyaAllah tabarakallah. Saya lah, kalau diri saya sebenarnya masuk wayang ni bukan saya kena bayar, dia kena bayar. InsyaAllah. Dia bayar saya kerana dia ambil masa saya untuk mengkritik filem dia. InsyaAllah tabarakallah. Saya duduk menang, bagus kita ni. Bagus. Dia nak dengar kita punya rating bagus ke tak bagus je, insyaAllah. Tapi kita kena bayar. Lepas tu awak lah bayar saya kerana saya punya masa telah diperuntukkan 3 jam tengok Hindustan ni. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Ala kulli hal. Nak juga situ insyaAllah. Jadi ini dia nak masuk syurga Allah Ta'ala tadi. Ayat ni berkesinambungan. Apa dia? Wa yuqimus salata wa yu'tu zakah. Solat atas diri sendiri dan keluarkan harta untuk dibayar zakat. Subhanallah ta'ala. Jadi kita kena tahulah ni apa nak anwa'u amwal. Anwa'u amwal apa? Bahagian-bahagian harta yang dikenakan zakat. Ustaz, saya gembala unta. Saya gembala kambing kata dia. Kambing saya ada 50 ekor. Wajib zakat tak Ustaz? Kira pula berapa kadar yang mewajibkan zakat atas unta. 100 ekor baru kena zakat. Hak 50 belum lagi kena. Contoh kata. Sekarang Ustaz, saya ada tanah 11 ekar dan saya bela rusa dalam tu 3,000 ekor. Saya bela rusa 3,000 ekor dalam tu. Banyak lah cerita. 3,000 logik ke 11 ekar? Tak logik. 300 ekor. Subhanallah ta'ala. 300 ekor rusa. Apakah rusa dikenakan zakat? Subhanallah ta'ala. Tu nak kena kira balik tu. Ustaz, nenek saya ni dulu orang kaya-kaya. Dia datang Teluk Intan lalu Sungai Bernam tu dulu. InsyaAllah. Dulu dia bawa tembaga 1 peti. Jadi nak kena bayar zakat tak tembaga ni? Tu nak kena cerita balik. Disebut zakat emas dan perak saja. Adapun tembaga yang belonggok ni macam mana gayanya? Adakah dikenakan zakat? Itu dalam perbahasan fiqah bab zakat nanti. InsyaAllah tabarakah. Ni kena rujuk Ustaz Syuk Karim lah kot. Zakat sini apa? Fiqah di sini. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Jadi tu dia. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Ini kata dan bermula yang demikian itulah agama. Itulah dia agama. Orang yang menghantarkan dirinya dan hartanya kepada Allah Ta'ala. Dan wadzalika dinul qayyimah. Dan bermula yang demikian itulah agama yang betul, yang sempurna. Yakni tiada sempurna agama melainkan dapat asal dan furuknya. Maka asal ikhlas bagi Allah semata, yakni qasad ibadah bagi Allah semata-mata. Nanti kita akan sambung lagi wadzalika dinul qayyimah pada siri yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أنفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع لقدر أنسى وذكر الله مفتح علينا فتوح العارفين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبي والصديق والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-'Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.